Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam 999. Saudara, susulan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, 19 lokaliti di Kuala Lumpur dipasang kawat duri, manakala pintu masuk ke 34 mukim di Selangor dikawal ketat pasukan polis. Penugasan pihak berkuasa menjadi lebih sukar apabila ada segelintir penduduk di kawasan itu yang cuba meloloskan diri. Ikuti laporan khas di sebalik benteng PKPD bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Sembilan belas lokaliti di Kuala Lumpur diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD ekoran peningkatan kes COVID-19 di lokasi itu. 5 daripadanya, termasuk projek perumahan rakyat PPR Taman Bukit Angkasa, berada di bawah pemantauan Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Anwar Omar. Salah satu yang paling besar adalah PKPD Bukit Angkasa ni, di mana kita terdapat 21 blok, di mana 4 tingkat tu ada 19 blok, satu tingkat 10 dan satu lagi 17, meliputi ramai lebih kurang 13,000 penduduk lah di kawasan ini. Kali ini agak sikit longgar. Yang sebelum ini di Kampung Limau dan Penchala kita tak benarkan terus untuk keluar, untuk bertugas dan sebagainya kerana memandangkan kes COVID yang agak tinggi lah. Tapi semuanya kita kena ada pergerakan tu dicatat dan sebagainya lah untuk memastikan dia orang pergi kerja dan balik. Kedai roncit dan kedai seberaneka yang menjual barangan keperluan harian juga dibenarkan beroperasi dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Sebenarnya ada 67 kedai di sini, tapi yang kita benarkan 4 saja, kedai runcit saja, untuk memberi laluan kepada penduduk untuk turun lah. Seperti dah catat dalam SOP itu, setiap isi rumah boleh seorang keluar untuk membeli barang-barang keperluan lah. Jika barang keperluan itu tak ada di sini, kita boleh melalui JKM seperti Pampers, barang-barang wanita ni lah, boleh diorder. 2 pusat rawatan sementara turut dibuka di kawasan perumahan ini dan 6 pegawai perubatan ditugaskan untuk memberi rawatan khususnya kepada 136 individu yang disahkan positif COVID-19. Waktu operasinya 8 pagi hingga 8 malam. Kalau ada kecemasan pada waktu malam, dan kita kena buat panggilan menggunakan subtek Polis Diraja Malaysia untuk menghubungi doktor dan pihak kecemasan hospital lah. Kelonggaran prosedur operasi standard SOP kali ini jelas diambil kesempatan oleh segelintir penduduk untuk keluar dari kawasan PKPD, termasuk 2 beradik ini yang kononnya hendak ke hospital. Dia nak jumpa dengan doktor di luar, tapi sepatutnya dia minta perizinan dengan doktor di sini. Kita ada KKM kan? KKM akan bagi surat kalau betul diperlukan rawatan di luar. Tapi tak ada. Pergi hospital besar. Masa boleh jadi macam ni? Sakit apa bang? Saya penyakit baras. You tengok, sendiri tengok. Tulang ni, dia penyakit baras. Kanser lah. Tapi saya sakit, saya nak keluar kerja. Janji dia ada surat bertulis daripada doktor. Pasal kita dah ada KKM di sini. Selain diarahkan pulang ke rumah, mereka juga dikenakan kompaun RM1,500 ekoran tidak memakai pelitup muka. Lain pula kisahnya di projek perumahan rakyat PPR Pantai Ria. Aksi 3 lelaki berusia antara 34 hingga 46 tahun menyelinap keluar dari kawasan PKPD berjaya dirakam oleh penduduk di kawasan itu. Jurang kecurian terhadap pagar kawat berduri ini dijadikan laluan kepada 3 lelaki untuk meloloskan diri pada kawasan PKPD ini. Dan susulan daripada kes itu, pihak polis telah pun mengetatkan kawalan dengan menambah 2 lapisan pagar kawat berduri di sini. Dan semakan pihak polis menepati, kesemua mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah, pecah rumah, samun dan juga kes kecurian. 2 daripada suspek itu ialah penduduk di Blok B, manakala seorang lagi adalah rakan mereka yang menetap di luar kawasan PKPD ini. Tindakan yang boleh diambil adalah di bawah Seksyen 22B, iaitu Akta Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit, yang boleh dikenakan hukuman 2 tahun penjara, denda ataupun kedua-duanya sekali.
Berbeza pula pelaksanaan PKPD di 34 daripada 55 mukim di Selangor. Menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Arjun Naidi Mohamad, terdapat 5 taman perumahan di Selangor dipagari kawat duri, termasuk Taman Murni yang mencatatkan lebih 200 kes COVID-19. Cuma satu daerah saja yang langsung tidak terlibat. Itu daerah Sabak Benam. Manakala daerah Hulu Selangor dan daerah Kuala Selangor, sebahagian daripadanya terlibat. Manakala yang di luar sana, PKPD yang lain, mereka masih boleh bergerak walaupun untuk pergi membeli belah dan sebagainya, beli barang keperluan dan sebagainya dalam kawasan yang berhampiran. So yang ini dia cuma ada dalam kawasannya saja. Bagi setiap shift, 21 anggota penguatkuasa dikerah untuk mengawal kawasan perumahan berkeluasan 3.5 km persegi ini yang dihuni lebih 1,600 penduduk. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia turut mengambil kesempatan dalam tempoh PKPD di Taman Murni ini untuk memberi suntikan vaksin kepada penduduk di sini yang berusia 18 tahun ke atas. Kelihatan proses berjalan dengan lancar, 8 khemah telah pun dipasang sejak jam 8 pagi sehingga 4 petang 3 hari berturut-turut dan setakat ini 500 penduduk di sini telah pun diberikan suntikan vaksin. Setakat 11 Julai 2021, pihak polis telah mengeluarkan 1,048 notis kompaun kepada pesalah yang melanggar SOP di seluruh negeri Selangor. Secara keseluruhan, kadar jenayah menurun, mungkin berkaitan dengan operasi-operasi yang kita laksanakan dalam COVID. So dia ada hubung kait. Walau bagaimanapun, tugas-tugas untuk jenayah yang lain masih paksa kita jalankan sebab masih lagi wujud elemen-elemen misalnya syndicated crime dan sebagainya. So ini semua perlu juga kita tangani walaupun dalam tempoh COVID ini. Selain itu, pihak polis IPK Selangor turut memperketatkan kawalan dengan melaksanakan 120 sekatan jalan raya secara statik dan secara bergerak atau snap check setiap hari. Setiap kenderaan berat dan surat kebenaran rentas daerah diperiksa bagi memastikan tiada pelanggaran SOP berlaku sepanjang tempoh PKPD seperti yang dilakukan oleh 2 pekerja ini. Ini kereta persendiriannya? Ya Cik. Bukan kereta company? Kita register atas nama inilah tapi kita pakai untuk sendirian sajalah selalu. Dia sekarang ni kalau kereta persendirian, dia kena 1 orang saja. Kan? Malah pergerakan sekarang PKPD ni 1 orang setiap kereta satu. Tapi kalau you nak pergi bergerak, you kena minta kelulusan daripada polis. Apa-apa nanti you kena minta kebenaran daripada polis. Baru you boleh gerak. Boleh. Okay. Ekoran itu, kedua-dua pekerja ini diberikan amaran pertama agar tidak mengulangi kesalahan sama di masa akan datang. Penugasan pasukan polis bukan sahaja mengawal benteng PKPD, tetapi juga memastikan kebajikan penduduk di kawasan-kawasan itu tidak terjejas, terutamanya dari segi sumber makanan. Jabatan Kebajikan menjadi main dia lah, dibantu oleh Rela dan APM. Kita ikut blok sebab terlalu ramai dan ni dia bagi setiap selang sehari lah. Alhamdulillah setakat ni bahan-bahan ni memang mencukupi lah. Op Bantu turut digerakkan pada awal Julai lalu bagi mengurangkan beban kepada yang terkesan ketika musim pandemik ini. Kalau kita lihat peningkatan kadar kes bunuh diri pada tahun ini begitu ketara sekali. 2020 ada 21 kes. Pada tahun ini sehingga bulan Jun, mana 6 bulan dan tempoh 6 bulan sudah ada 162 kes. Ini yang kita cuba nak atasi, kita nak cuba bantu masyarakat. Ada yang bermasalah kita cuba bantu walaupun kita tidak ada kepakaran kaunseling dan sebagainya dan juga kita tidak ada peruntukan khusus untuk memberi bantuan makanan dan sebagainya. Tapi saya rasa alhamdulillah sebab kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada jabatan-jabatan dalam kerajaan yang lain, NGO, juga orang perseorangan. So bantuan sentiasa kita terima dan kita salurkan sebagai orang tengah untuk kita facilitate mereka yang bermasalah.
Setakat ini, 6 lokaliti di Kuala Lumpur telah tamat menjalani tempoh PKPD. Manakala tempoh PKPD di 13 lokaliti lain di Kuala Lumpur dan 34 mukim di Selangor akan tamat pada 16 Julai ini. Selain itu, sebuah lagi lokaliti di Bukit Jadil diperintahkan menjalani PKPD selama 2 minggu bermula 11 Julai 2021. Kerjasama antara pasukan penguatkuasa dan penduduk setempat diharap dapat melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.